Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam seminar Bangkit Berniaga capai RM3,000 pertama. Okey, ini merupakan pendapatan yang kita tawarkan dalam kita punya seminar ni, yang kita tawarkan dalam kita punya package lah ataupun untuk permulaan. Okey, dan terima kasih kepada MC yang buat pengenalan yang begitu hebat. Daripada tadi daripada awal-awal lagi kita punya MC tak putus-putus bagi selamat datang. Okey, tak dapat bersuara, dia gunakan gunakan ruangan chat untuk bagi welcome kepada semualah. Okey, jadi dan juga tahniah kepada semua yang hadir pada hari ini, dan terima kasih kepada kita punya speaker-speaker awal tadi dan juga kepada sharer lah. So saya rasa hari ini memang perkongsian betul-betul dapat mantap, walaupun kita ambil masa yang agak lebih sikit kan. Hari ni kita makan masa sikit lah. Selalu asyik makan nasi, makan mihun kan, makan makan pagi tadi makan pancake kan. So ni kita makan masa sikit, okey tak? Okey kan? Okey. So semua dah ready belum untuk topik yang ketiga ni? Kalau you all dah ready, boleh tak type 1 dekat ruangan chat. Saya nak tengok berapa ramai yang ready. Saya tahu sekarang ni ramai ramai yang dah mula kepala otak boleh sebut sebab makan kan. Masing-masing dah ingat dah, lama tengah hari tak masak lagi ni. Tengah hari nak makan apa ni Okey, tahniah walaupun bagaimanapun tahniah kepada anda. Okey, semua dah ready Jadi kalau dari kita masuk topik lah pada hari ni. Okey, so sebelum tu saya nak maklumkan kita sebenarnya tujuan kita adakan seminar ni ialah untuk kita cerita share selain daripada kita share pengalaman penceramah-penceramah yang kita jemput, kita juga nak share testimoni. Testimoni sama ada testimoni produk ataupun testimoni kerjaya tentang kehebatan produk Healthyway lah. Jadi sekurang-kurangnya dos orang baru kan, dia akan lebih maklum, lebih tahu apa yang kita nak perkenalkan kepada kita punya prospek dan juga kepada kita punya customer. Dan juga kita nak share peluang peluang bagaimana untuk jana pendapatan, terutama sekarang ni time-time PKP ni kan. Saya cukup yakin, saya cukup pasti ramai yang terjejas. Okey, sampaikan kerajaan pun dah benarkan kita kibar bendera putih. Dulu yang kita tengok bendera putih ni masa perang je tau. Tapi itu perang dengan musuh, bukan dengan perang dengan virus kan. Tapi hari ni kerajaan sarankan, dia kata siapa yang dah rasa nak macam nak mengalah tu minta kibarkan bendera putih, tanda perlukan bantuan. Jadi kita kalau boleh kita tak naklah masuk sampai mental, tak kata kalau boleh kita nak jadi golongan yang bagi bantuan. Kalau boleh kita nampak bendera putih kita yang bagi sumbangan tu. Tapi soalnya macam mana? Mungkin dengan peluang yang bakal kita kongsikan ini, insya-Allah akan dapat buka ruang lah kepada kita semua. Okey, so saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Alhamdulillah, saya berpengalaman selama 16 tahun dalam bidang kewangan dan pengauditan di sektor korporat, dan dalam perniagaan ni memang saya dah start lama lah. Dah lebih dekat 27 tahun sebenarnya, dah lebih. Okey, macam-macam bisnes lah. Yang orang kadang-kadang tak pernah terfikir pun buat juga. Okey, jual brus, jual roti canai segera, jual coklat, jual kurma, apa lagi, jual baju budak-budak, jual ayat akhad, buka cyber cafe, macam-macam. Tapi yang saya banyak belajar, pengalaman saya ialah dalam bidang networking. Okey, dan alhamdulillah apa yang seronok saya buat networking ni sebab dekat sini kita dapat berkongsi kejayaan. Kita juga dapat bantu ramai lagi lah untuk lahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin dalam rangkaian saya lah. Dan yang paling membanggakan sekali ialah bila saya terpilih, dipilih oleh DSAM, Direct Selling Association of Malaysia, pada tahun 2008 sebagai penerima anugerah usahawan cemerlang. Masa tu daripada setiap syarikat cuma dapat terima 3 orang saja. Dan saya salah seorang terpilih dan merupakan bumi pertama lah daripada syarikat tu yang dapat anugerah ni. Okey, kalau dari segi ramah dah banyak kali, alhamdulillah, dan saya banyak menimba pengalaman lah daripada perniagaan yang saya jalankan ni. Okey, jadi itu sedikit tentang saya punya latar belakang. Okey, cuma sekarang ni topik kita pada hari, kenapa kita nak kena bangkit berniaga ni. Soalnya kenapa kita tak boleh duduk diam macam orang lain duduk kat rumah time PKP ni, buat apa nak sibuk-sibuk kan, betul tak?
Tapi hari ini kita kena ada satu sebab lah. Kenapa kita kena bangkit berniaga dan kenapa macam mana nak capai 3K pertama. Saya cukup yakin semua lebih kurang berapa orang, 30 orang yang ada dalam ni, yang saya kenal dekat sini, yang apa, ada yang baru masuk, Cik Arun, Aminah Omar, Ashida, Bondesu, As, Nadia, Rahina, Coach Izan, kita punya penceramah tadi kan, 2 orang ni. Okey, lepas tu Hafiz, Kak Ain daripada Mersing, Johora dari Seremban, Haja Kamaria, Puan Katira daripada mana? Daripada Nita. Okey, lepas tu Mas Liza Samuri. Ini saya tak tahu daripada mana, boleh perkenalkan diri nanti. Puan Mazna, Muhammad Saleh, Cikgu Naimah, minta kenalkan diri lah. Okey. Anwar Azra, kita punya Cheryl, Zakiah daripada Kota Tinggi, kita punya MC Nur Hidayah, Nur Azila, saya sebut satu-satu ni. Okey, Adila, ada 2 phone ni, Rashid, Cikgu Rashid, walaupun sibuk dengan PDPR dan sebagainya, tapi masih sempat luangkan masa. Sazilah, beliau baru kematian ibu dan isteri, suami, tapi hari ni dia pun sama-sama dengan kita. Cikgu Aisyah, okey, Siti Faizah, Siti Zubaidah, Cikgu Zainab. Okey, so semua ni memang kita semua dekat sini, saya cukup yakin memang apa orang kata, mencari peluang, betul tak? Dan kita sebenarnya memang hadir ni semua ada impian. Impian nak rumah mewah, nak kereta mewah, nak kehidupan yang bahagia, nak melancong ke selatan negeri dunia. Alhamdulillah lah, saya sepanjang saya jalankan perniagaan ni, rumah idaman, kereta idaman semua alhamdulillah dah jadi milik kami lah. Dah 2 kali pun tukar kereta mewah tu. Sebab itulah hari ni saya nak you all pun pasang impian sama, sebab dekat sini tak mustahil. Tak mustahil untuk capai. Dan kalau buat melancong ni, saya dah melancong keluar negara 43 kali. Semua secara percuma, nampak tak? Okey, dan hari ni orang kata apa, cuma yang ni belum capai lagi lah, insya-Allah dalam proses kehidupan. Dan juga dapat mengerjakan umrah dan haji lah. Haji sebelum ni lagi lah, tapi umrah dah masuk haji dah 9 kali lah. Saya pergi menziarah ke Tanah Suci Mekah. Cuma hari ni apa yang menghalang kita nak capai semua ni? Saya nak tanya anda semua kan, apa yang menghalang? Kenapa dia ada no entry yang besar sangat ni? Sampai kita tak nampak dah kita punya impian. Dan kita dah ada orang sebahagian dia dah berkompromi dah dengan impian dia. Tak apalah, rumah yang ada ni pun okey, kereta yang ada ni pun okey lah, boleh jalan lah kan, betul tak? Melancong lah, biasalah, kita dah pergi Langkawi, dah pergi Tanjung Balai. So maknanya masing-masing dah mula bertolak ansur tu dengan impian masing-masing. Itulah kesilapan kita sebenarnya. Sebab kenapa hari ni banyak orang gagal, sebab kita berkompromi dengan kita punya impian kita sendiri. Bukan orang lain tau, bukan orang lain yang hilangkan kita punya impian, bukan orang lain yang condemn kita, yang padamkan ataupun yang kecilkan kita punya impian, bukan, kita sendiri. Sebab tu hari ni kita kena tepuk dada, tanya selera. Okey, apa halangan nak capai semua ni? Of course lah, kan, tak lain tak bukan, memang tanjak ni lah, muka agung pertama kita ni kan. So kalau tak ada benda ni, yang tadi tu semua tak benda nak capai. Jadi soalnya sekarang ni, kalau inilah jadi kekangan dia, kan, kalau ini yang jadi halangan dia, kenapa kita tidak usahakan? Sebab apa, hari ni banyak jalan, banyak cara. Sampai kata kita punya lama boleh lupa pula nama orang tu sekarang dah sebut. Dia kata hari ni mustahil. Dia kata apa, mustahil kalau kita nak Tun Daim. Tun Daim Zainuddin, kita punya mantan Menteri Kewangan yang dulu, yang lama dulu kan. Dia kata apa, hari ni mustahil kalau orang tu kata dia tak boleh cari duit. Dia kata apa, mustahil hari ni orang tu kata dia tak boleh nak dapatkan income, nak dapat pendapatan. Nampak tak? Sebab apa, hari ni dalam dunia hari ni tak ada masalah sebenarnya. Peluang terlampau banyak. Saya tengok ada orang jual tempeyek, jual peyek je, dia punya jualan boleh capai 6 juta setengah tahun. Ada yang jual kain pasang. Ada yang jual makanan, ada yang jual kambing perap pun jualan beratus ribu. Nampak tak? So hari ni sebenarnya kita yang tak nak buka ruang, kita yang tak nak bertindak.
Cuba kita fikir kan, sampai hari ni kita puas hati tak? Puas hati tak dengan kita punya pekerjaan hari ni? Puas hati tak dengan kita punya perniagaan yang kita buat sekarang ni? Saya selalu sebut kalaulah benda yang kita buat selama ni tak boleh ubah nasib kita, tak boleh ubah kita punya situasi kehidupan kita, maknanya dah masa untuk kita berubah. Kenapa nak tunggu lagi? Betul tak? Dan kalau kita fikir tiap kali kita dapat gaji kan, berapa lama agak-agak, berapa lama kita boleh senyum lebar. Paling-paling memang period macam period perempuan lah 7 hari, itu paling lama tu kan. Ada yang 3 hari dah kering dah. Nampak tak? Okey, berapa gaji bersih yang boleh kita belanjakan? Agak-agak gaji yang kita dapat sekarang ni cukup tak? Ataupun cukup-cukup je. Tapi yang banyak kes lah, sebab saya pun pernah bekerja, sebab tu saya berani share pengalaman ni. Bukan saya nak condemn sesiapa, bukan saya nak merendahkan sesiapa kan. Biasanya tak cukup, setuju tak? Kan biasanya gaji yang kita dapat ataupun pendapatan yang kita dapat daripada bisnes yang kita buat selama ni kadang-kadang tak cukup. Jadi soalnya kalau dapat gaji macam mana tak cukup, sebab bayar hutang, bayar pengasuh, bayar hutang kereta, bayar hutang rumah, bayar insurans, bayar bil air, bil api, gitu gini kan, semua habis. Kan, betul tak? Jadi sebab itulah hari ni kita biasanya kita kena tanya diri kita ni kerja untuk siapa? Kita kerja untuk keluarga kita atau sebenarnya kita ni bekerja untuk settlekan kita punya bayar hutang dekat bank. So seolah-olah kita ni kerja untuk bank, kerja untuk finance company, kerja untuk pengasuh yang jaga anak kita, sebab duit kita bayar kat dia. Sebab tu hari ni kalau kita tanya diri kita lah, berapa lama yang kita ni berapa kita bekerja dan berapa kita punya saving, berapa kita punya simpanan. Sebab apa? Penting tau. Kita kena fikir kalau agak-agak lah kita dah bekerja selama lebih 30 tahun. Mungkin sekarang ni dah 15 tahun, dah separuh dah daripada tempoh masa untuk kita bekerja. Mungkin umur kita sekarang ni dah 40-an, 50-an. Tinggal lagi berapa tahun je nak pension. Tapi soalnya pernah tak check kita punya account bank? Dekat ESB ke, dekat tabung haji ke, berapa yang ada kat situ. Agak-agak EPF kita ni yang kita simpan selama kita bekerja ni, lepas kita keluarkan masa umur kita 55, agak-agak cukup tak untuk menampung untuk kelangsungan hidup kita. Kalau yang ada pension tu okey jugalah. Tapi yang tak ada pension ni, agak-agak macam mana ni? Sebab duit ni, kalau you all cuba tadah tangan macam ni. Cuba tadah tangan macam seban lah. Nampak tak? Macam ni kan? Lepas tu bayangkan anda letak air kat dalam. You all letak air dalam ni kan. So itulah ibarat kita letak duit dalam kehidupan kita. Macam mana pun dia mesti confirm habis punya. Betul tak? Ada tutup macam mana lah. Tutup pun dia tetap meleleh. Kok mana tak tahu. Kadang-kadang lagi besar lubang dia kan. Dia ibarat macam tangki air rumah kita ni. Tangki masuk satu. Tangki masuk satu lah. Pipe yang masuk tu satu je. Kan? Tapi yang keluar ni pergi bilik air, pergi dapur, pergi tandas ni, tandas satu, tandas dua. Yang kat pipe kat luar basuh kereta lagi kan. Jadi kalau baik kita bayangkan, kalau pipe kat luar ni buka serentak, air yang masuk tu satu je, agak-agak mana kalau air tu laju tak apa. Kan? Jadi sekarang kita kena fikir apa? Kita kena tambah pipe yang masuk ni. Kepala pipe yang masuk dalam tangki ni, biar dia bertambah. Dia lepas tu nak bawah, nak keluar banyak mana pun tak ada masalah. Kalau pipe atas ni laju, insya-Allah air dalam tangki tu pun melempah-lempah. Pernah bayangkan tak? Boleh bayangkan tak macam tu? Okey. Jadi kalau kita ada peluang, nak tak kita settle semua hutang kita ni? Saya memang nak sangat ni. Kalau boleh dalam setahun dua ni saya nak settlekan semua hutang rumah, hutang yang ada lah. Okey, dan hari ni kita tanya diri kita balik semula. Allah SWT jadikan kehidupan kita dengan dunia ni untuk kita nikmati tau. Bukan untuk kita tangisi, bukan untuk kita ratapi. Kehidupan ni untuk kita nikmati. Tapi soalnya sekarang ni, adakah kita betul-betul menikmati kehidupan? Benda ni lah yang kita kena selalu tanya. Kalau tak ada orang ingatkan, kita pun terlupa kadang-kadang, betul tak? That's why kita kena ingatkan, tanya selalu diri kita. Dia kata tak cukup. Ramai yang kata tak cukup kan. Okay, itu yang bagi chat lah, bagi komen kat orang chat. That's why hari ni apa kita kena buat? Kita kena lakukan sesuatu lah. Sebab kalau anda tengok dalam jadual yang saya tunjuk ni, selepas 3 tahun bekerja, adakah kita puas hati dengan pendapatan bulanan kita ni? Walaupun kita masing-masing dah mungkin dah dekat-dekat capai gaji mati. You all tengok ni, ini memang jadual yang ada tu.
Kita tak ada ubah apa-apa pun. Bukan saya nak merendahkan sesiapa. Inilah gaji lepasan sekolah, gaji mati lepasan siswa azhar, dan kalau dia tu seorang yang profesional. Pensyarah ke profesor ke doktor kan. Okey, so kalau kita tengok kita tengok yang bawah sekali dulu, yang lepasan sekolah ni. Nampak tak? Kalau lepas habis je SPM dia tu bekerja kan. Berapa tahun dia kerja? Dia kena kerja lebih kurang 35 tahun. Bayangkan gaji awal dia 800, gaji mati dia berapa? 3156. Maknanya sepanjang tempoh dia bekerja tu, dia punya kenaikan ialah RM2,356. Itu untuk berapa tahun? 35 tahun. Mungkin kata, banyak tu 2,000 kan. Tapi kalau kita bahagi 20 dengan 35 tahun, sebenarnya kita punya kenaikan setahun RM67 je. Kenaikan apa tahu? Bukan kenaikan gaji, kenaikan nilai diri kita. Ni kita tengah cerita tentang value tau. Value diri kita ni, setahun tempoh kita bekerja tu naik setahun cuma RM67. Okey. Kalau kita bahagi pula dengan 12 bulan, maknanya sebulan cuma RM5.60 sahaja. Sedih tak tengok? Kan? Okey. Kalau kita bahagi dengan 30, maknanya satu hari tak sampai 20 sen. 0.187. Agak-agak lepas tak nak pergi toilet pun tak boleh tau. Dulu masa saya sekolah dulu, ini boleh beli air ni. 20 sen setakat air satu gelas, satu plastik ikat tepi tu memang tak ada masalah masa dululah. Kan sekarang ni 20 sen masuk toilet je. Itu pun kadang-kadang ada toilet kata, bang, 30 sen bang. Kalau pergi shopping komplek 50 sen masuk toilet. Sorry, 20 sen tak layan. Nampak tak? Tapi kalau kita bahagikan dengan 8 jam, itu tak? Nilai diri kita ni 1 jam 2 sen saja. 2 sen tuan-tuan dan perempuan. Itu lepasan sekolah. Tak apa, aku ni graduate, tengok kaki lah bo kan. Kalau yang graduate, nampak tak? Berapa nilai dia 1 jam? Pun sama, 5 sen. Bukan 50 sen tau, jangan salah tengok bukan 52 sen, 0.052. Maknanya berapa? 5 sen. Okay, nak beli air batu, sorry lah. Okay. Nak beli tissue paper pun tak ada jual selai-selai tau. Okay, dan golongan profesional mungkin bolehlah berbangga sikit kan, sebab apa, nilai dia dekat-dekat 10 sen. Okay, ini bukan kita ketawakan sesiapa tau. Kita ketawakan diri kita sendiri. Saya sendirilah. Sebab tu saya lepas 16 tahun saya bekerja makan gaji, saya kata tak boleh tunggu. Yang buka minda saya benda ni lah. Bila orang kirakan untuk kita nilai diri saya kan, saya kata macam ni saya nak tunggu. No. Kan tak boleh. Sebab apa? Saya rasa nilai saya lebih daripada tu. Dekat luar ni nilai diri saya lebih lagi. Tambah lagi bila saya masa tu nak hantar anak pergi klinik kan, tiba-tiba bos kata saya kena minta cuti. Saya kena minta keluar tau. Anak saya demam ni, nak bawa anak pergi klinik, anak tengah demam kat rumah. Tapi saya terpaksa jumpa saya punya bos, menghadap saya punya bos, minta izin. Bos, saya nak keluar bos. Apa-apa. Saya kena hantar anak. Dia tengok kan. Okeylah. Nampak tak? Macam tu sekali tu nilai diri kita. Sebab apa? Kenapa bos pandang rendah? Sebab nilai kita tak sampai di mesin. Tak sampai 5 sen. That's why semua macam tu. That's why kita nak kena buat sesuatu. Anda bayangkan kalau you all rebut peluang yang kita nak kongsikan ni kan, insya-Allah lah kita boleh bagi satu, orang kata apa, satu bukan kata jaminan. Ini pun bergantung kepada you all punya usaha lah. Okay. Kalau you all betul fokus kepada apa yang kita nak kongsikan ni, boleh ada peluang untuk dapat income RM30,000 sebulan tau, bukan setahun RM30,000 sebulan. Kalau kita bahagikan dengan 30 tahun akan datang kita bekerja nampak tak nilai kita apa 30 hari sorry. Kalau kita ambil harilah 30,000 satu hari sebulan, kalau bahagikan 30 maknanya nilai diri kita ni RM1,000 sehari. Okey, dan kita pun bukan kerja 8 jam. Siapa juga yang conteng saya punya ni kejap. Ni mungkin ada yang terlepas ni kan, tak apa saya boleh padam. Sorry. Ya. Itulah tengah-tengah hot ni kan, jadi anti climate pula. Okey, clear tak apa. Okey, so hari ni kan kalau kita tengok sebenarnya kita tak perlu kerja 8 jam, tak perlu bekerja 16 jam. Saya minta you all spend 4 jam je satu hari. Jadi kalau kita bahagikan dengan 4, you all punya nilai diri RM250 satu jam.
Beza tak? Sangat jauh beza berbanding dengan 10 sen, 5 sen, 2 sen kan. So that's why you all nak pilih yang mana. Tambahan lagi kan, bila kita bercakap tentang apa ni, tentang bekerja ni kan, kita tentang kebebasan masa lah kalau kita nak tengok dekat sini kan. Nampak tak? Ini pilihan kita tau. You all punya gaya hidup kita sekarang ni ialah you all punya pilihan. Kalau kita masih pilih untuk bekerja, okey, tak buat sesuatu, tak buat pilihan, maknanya kita ni sampai bila-bila kita tak akan ada masa untuk keluarga, malahan untuk diri kita pun tak ada masa, dan kita memang tak ada keuangan, tak ada kebebasan keuangan. Kalau kita tengok, kalau nak ada masa, saya kalau boleh nak ada masa, boleh jadi penganggur lah. Penganggur ada banyak masa, tapi masalahnya tak ada keuangan. Nampak tak? Mungkin ada kata, okeylah saya macam tu, saya nak jadi bos, saya nak jadi majikan, saya nak buka bisnes, saya nak jadi majikan. Tapi hari ni kalau you all tanya dengan orang-orang yang ada bisnes yang besar-besar tu, memanglah dia orang keuangan tak ada masalah, tapi cuba tanya masa dia, berapa jam dia spend masa untuk keluarga dia satu hari. Kadang-kadang anak dia sampai umur 6 tahun pun dia tak sempat tengok. Nampak tak? Kadang-kadang matahari pun dia tak jumpa. Sebab apa? Sebab nak menjayakan dia punya bisnes. Tapi hari ni yang saya minta you all ni, saya nak ajak you all jadi seorang usahawan. Okey, seorang usahawan di mana insya-Allah kita akan dapat kebebasan masa dan juga akan dapat kebebasan keuangan. Sebab apa? Kalau kita fikirlah, sebenarnya pilihan ni dah lama dah. Nabi SAW dah lama dah bagi. Daripada hadis riwayat At-Tirmizi, dia kata apa? 9/10 rezeki itu daripada perniagaan. Bermaksud 90%. Kalau you bayangkan sebenarnya rezeki yang Allah campak ke dunia ni, kan, rezeki memanglah Allah yang bagi kita rezeki semua kan. Dan rezeki tu bukan untuk kita je, untuk bangsa asing pun sama. Dia tak kata orang Islam je akan dapat rezeki yang dia bagi ni. Nampak tak? Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Dia campak rezeki kat dunia ni dan dia bagi apa tahu? Dia bagi 90% kepada orang yang berniaga. Sebab tu kalau kita tengok hari, tak heran kenapa even bangsa asing, even yang tak mengucap kalimah la ilaha illallah pun, dia bila dia berniaga, dia tetap jadi kaya raya. Apatah lagi kita sebagai seorang Islam yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita pilih bidang perniagaan tu, takkan Allah SWT akan sia-siakan kita, betul tak? Sebab tu hari ini kita cari paling pantas untuk kita berjaya memanglah kita kena buat pilihan. Tapi bukanlah saya suruh terjun terus. Kita masih ada ruang. Tapi soalnya balik kepada tajuk kita tu, kenapa kita mesti buat bisnes? Sebab hari ini kalau kita tak buat sesuatu, kos sara hidup semakin meningkat. You all setuju tak? Sekarang ni dulu nasi ayam kunyit yang saya beli kat warung tepi jalan tu dulu RM5 tu, sekarang dah RM6. Nasi lemak tambah ayam pun potong 18 ke potong 20 kita pun tak tahu kan. Tambah sikit je ayam dah jadi RM3.5. In fact sekarang ni dah RM5. Dulu ada jugalah saya nampak nasi bajet RM3.5. Sekarang ni nasi bajet pun dah RM5-6. Bajet apa benda macam tu tak kan? Nampak tak? So that's why kita kena lakukan sesuatu. Kita mesti nak tak nak, suka tak suka. Sebenarnya senang kata macam ni lah, kita ni sebenarnya tak ada pilihan. Pilihan kita hanyalah kita kena buat sesuatu, kita kena buat bisnes. Sebab dengan bisnes lah insya-Allah kita boleh tampung kita punya kos sara hidup, kita boleh ubah, kita boleh tingkatkan taraf kehidupan kita, kita boleh tampung semua segala perbelanjaan, dan yang paling penting sekali kita boleh hidup dengan bebas hutang. Nampak tak? Okay, jadi sebab itulah hari ni kita kena usaha. Cuma soalan sekarang dalam keadaan pandemik, tadi kita dah dengar Coach Izan penceramah kedua dah terangkan dengan begitu mendalam macam mana situasi sekarang ni. Selagi kita tak dapat vaksin, kita memang tak boleh cakap lah kita ni bebas coronavirus, tak ada. Sebab benda ni bukan dia dulu daripada alpha pergi beta, sekarang dah delta, lepas delta sampai tak tahu nak pergi apa lagi. Hektar ke apa kan. Nampak tak? So dia makin membiak, makin berkembang. So kalau kita tak buat sesuatu, kita mengharapkan kata tunggulah PKP habis baru kita nak start bisnes, tunggulah coronavirus ni tak ada barulah kita nak mulakan perniagaan kita ni, ataupun tunggulah nak tunggu sampai majikan buang kita kerja baru kita nak bermula. Jangan hari ni dah terlalu banyak dah. Yang bunuh diri pun dah ramai, ya Allah ya Tuhanku. Kita minta jauhkanlah, nauzubillah min zalik. Kan satu benda yang memang kata mati sesat lah. Orang yang mati bunuh diri ni
memang terus ke neraka jahanam. Nauzubillah. Kita memanglah tak nak okey, benda ni berlaku dalam kehidupan kita hari ni. Sebab apa? Sebab desakan hidup. So that's why jangan tunggu sampai situasi macam tu berlaku dalam keluarga kita. Jangan sampai majikan ni jumpa kita, minta maaf kita punya bisnes dah tak boleh tak ada dah kelangsungan, saya pun tak nampak macam mana nak majukan kita punya bisnes ni. Bulan depan kita terpaksa tutup operasi. So saya sendiri sebenarnya tak ada pilihan. Saya kalau boleh memang nak kekalkan you all. Tapi kita kena faham majikan kita pun ada juga anak bini nak kena bagi makan. Takkanlah demi nak menampung pekerja dia sampai dia pula kena bunuh diri kan, betul tak? Ataupun dia pula terpaksa gantung bendera putih kat depan rumah. No. That's why kita lah yang kena buat sesuatu. Kita lah kena buat pilihan. Dan pilihan yang ada pada kita hari ni ialah berniaga. Soalnya sekarang ni, apa bisa nak buat time PKP ni? Nak buka warung, kena tutup. Boleh tapau je. Yang kedai-kedai warung yang ada sekarang ni pun semua tengah mengungut. Dulu masak nasi sampai 15 kilo, tapi sekarang ni tinggal 5 kilo saja. Dulu boleh jual nasi ayam sampai 50 ekor, sekarang ni nak habiskan 5 ekor pun tak boleh. So ini semua rungutan-rungutan yang kita dengar kat luar sana. So takkan kita nak pergi serah nyawa lagi. Kan, silat-silat lagi awal kita depan kedai gantung bendera putih nanti. Kan, dan kalau kita nak ambil franchise memanglah bukan masanya. Okay. So that's why pilihan yang ada sekarang ni ialah kita kena pinjam kuasa. So kita kena jadi orang yang bijak, ikut trend. Kita memang sebenarnya bisnes dah ramai yang tahu, dah lama dah kita tahu peluang ni. Tapi terlampau banyak cerita-cerita negatif yang kita dengar sampai kita pun tak nampak mana satu betul, mana satu salah, betul tak? Banyak orang kata MLM tak boleh, kayakan orang atas, lepas tu kena jumpa orang, kena jual barang, macam-macam lagi lah. Tapi itu semua, kalau kita masih lagi terpengaruh dengan cerita-cerita macam tu, memang kita pun sama-sama gantung bendera putih dengan orang tu nanti. Nampak tak? So that's why kita kena buat satu pilihan. Hari ni kita dah lama dah kita cerita benda ni. Kan ada satu bisnes, you tak payah keluar modal pun sikit je untuk keperluan, untuk makan sendiri, untuk simpan stok sikit. Sebab kalau stok kita ada stok, insya-Allah kita pelanggan tak larilah. Apa dia saya cakap mana? Lupa pula slogan tu. Ada stok pelanggan sabar. bukan ni stok ready. Stok ready pelanggan tak lari kan. Okey. Tu kita punya slogan stok ready pelanggan tak lari, okey, ataupun pelanggan mari. Jadi stok kena ada sikit, tapi pekerja kita tak payah cari. Syarikat dasar pekerja, pentadbiran, kedai semua tak perlu. Okey. Yang kita perlu ialah cuma usaha sendiri dan juga kita punya ikhtiar lah. Macam yang Azra cerita tadi kan, 3 perkara betul yang kita kena buat. Pertama, kita kena belajar bisnes ni macam mana nak buat. Apa itu business networking, apa itu business online, macam mana nak onlinekan kita punya bisnes ni. Lepas tu kita kena ikut program, ikut aktiviti, hadir kelas. Dan yang ketiga, kita kena ikut mentor yang berjaya. Itu je 3 step tu. Kalau kita buat 3 benda yang betul ni, insya-Allah lah you all boleh follow ni semua ni. Yang pernah dapat income, suri rumah tangga, daripada merata tempat lah, daripada Tangkap, Penang, Kota Tinggi, semua suri rumah tangga ni. Okey, yang daripada JB, kita Rahina ni pun seorang pengusaha bridal, Sida pun ada restoran, ada butik, Nazri As ni, Nazri ni dah masuk kategori OKU. So semua ni anda boleh follow, boleh tengok. Ada kita punya penceramah pertama tadi kan, Siti Nadia pun sama juga, ambil almost every month dapat mock check. Okey, ni anak saya lawyer, Said pegawai bank, buat property pun ramai lagi lah. Kalau saya nak cerita satu persatu ni, sampai ni Ita ni baru kejap ni buat belian lagi. Untuk apa? Sebab customer dia memang tak putus. Memang tak putus. Dulu dia kata tak boleh nak ni, tapi now online pun jalan jugalah dia punya tu. In fact ni nurse, kita punya frontliner, doktor, Dr. Kabitra, Dr. Amiruddin, dan ramai lagi lah, jururawat yang pun sama juga, suri rumah tangga lagi, dia sebab pelanggan. Ini Opa ni dah 80 hari ni, sekarang dah Opa dah 85 tahun lah, pun masih lagi aktif, baru 2 minggu lepas sekolah saya. Nampak tak? So maknanya hari ni peluang ada di mana-mana, cuma kita ni nak rebut ke tak nak. Kan, ini Profesor Madya, Haji Anwar, Dr. Haji Anwar, Cikgu Rashid, Cik Yasin, semualah. Ramai ni OKU pun ada, suri rumah tangga, pesara. Nampak tak? Ini kita kawan-kawan kita daripada Brunei. Pagi tadi Haji Kamil Abu habis cakap dengan
kita punya leader daripada Brunei. Nampak tak? Okey, daripada Singapura pun sama juga. So hari ni soalnya bukan masa biasa tau. Masa PKP ini yang saya nak tunjuk ni, yang capai kejayaan, masa capai GD, capai income 3,000 ke atas ni, semua ni dapat masa PKP yang lepas. Nampak tak? SB5 bulan 5 lepas, bulan 6, ni bulan 5 juga naik pangkat, dapat status. Lepas tu bulan 6 yang capai GD, lepas tu ini lagi, kemudian layak dapat DAB. Ini yang saya tunjuk ni semua income 3,000 ke atas, 3 ke 5,000. In fact ada yang dapat 5 angka pun ada. Bulan 7, lepas tu naik lagi bulan ni pun bulan 7 juga, bulan 8, bulan 8 tahun lepas. So memang tak putus lah. Kalau kita tengok satu persatu, anak muda, suri rumah tangga, ini daripada Sungai Besar, polis, inspektor lagi ni. Inspektor Lin pun sama juga, dia pun boleh capai income yang luar biasa. Yang makan gaji, yang bekas guru, bekas pensyarah. So kalau kita nak cerita, dan in fact ada yang naik pangkat, naik status, capai DD dengan pendapatan 5 angka pun ada. Sita Didi Hajar Haslina, tadi kita punya MC, kita punya MC hari ni pun naik pangkat, naik status masa PKP tau. Dan dapat ramai yang dapat income 5,000 ke atas, ada yang dapat 10,000, ini daripada Brunei. So kalau saya nak explain kan peluang ni, betapa besarnya opportunity yang kita nak share dengan you all ni, memang sangat-sangat luar biasa. Ini Asmadi dengan Nazri pun sama juga. Dapat sampai status masa PKP. Rahina dapat income 21,000 ni pun sama juga masa PKP yang lepas. Sebab apa? Sebab masa tu kita bertukar daripada offline kepada online. Sebahagian besar daripada bisnes kita tu kita dah convert kepada online. Jadi saya nak tanya dengan you all lah, hari ni kalaulah dalam keadaan sekarang ni, especially dalam keadaan sekarang ni, kalau kita dapat tambahan antara 3,500 ke 5,000 ringgit, banyak tak boleh bantu? Saya rasa bukan setakat bantu diri sendiri tau. Kita boleh bantu pula yang kibar bendera putih kat keliling tempat kita ni. Setakat nak bagi beras satu kampit, nak bagi gula garam tu tak ada masalah, betul tak? Tapi kalau tak ada macam mana? Kita yang kena kibar, tapi memang tak nak lah memang macam tu kan. Okey. Tapi bukan saja itu, kita boleh settlekan kita punya bayaran ansuran rumah, bayar bil air, bil elektrik, bil api. Sekarang ni pun tarif dah makin naik. Perbelanjaan dapur, barang semua naik harga. Kalau pergi pasar kan, ya Allah, dulu orang kata bawa RM50 penuh satu bakul. Lepas tu kemudian sekarang ni bukan saja berlenggang, kita tak nampak apa benda yang RM50 ni. Baru ni saya beli barang sikit je, tak banyak mana pun. Saya kata RM180, apa benda yang kita beli ni? Nampak tak? Sampai kita terkejut betapa nilai duit kita tu dah terlampau kurang. Sebab barang yang dah terlalu mahal, belanja dapur. Tapi kalau kita dapat extra additional macam ni, bagus tak? In fact kalau kita nak hantar tuition, dulu kita nak tuition anak yang berkira, cikgu tu apa, RM40 ambil satu harga, mahalnya. Tapi dia lupa yang anak dia nak ada yang terbaik untuk anak dia. Tapi kalau hari ni kan kita nak bagi the best untuk kita punya anak, tambah sekarang cikgu banyak ajar secara online kan. Tuition pun sekarang online. So tak ada masalah kalau kita cakap nak spend 100, 200. Boleh je sebab kita dapat 3,500, ada lagi 3,300, 3,000 untuk belanja dapur. Ataupun nak buat benda lain kan. Sebab itulah selalu saya sebut, kalaulah hari ni kita cuba tanya, tepuk dada tanya diri kita soalan ni. Kalaulah hari ni wang dan masa bukan masalah, adakah kehidupan yang kita ada ni sekarang ni, yang kita orang kata apa, kita lalui sekarang ni, adakah kehidupan yang kita impikan? Tanya diri kita balik semula. Pernah tak kita terfikir benda ni? Sebab tu kalau tak ada orang ingatkan ataupun tak ada orang yang nak ingatkan kita lagi, kita memang akan terlupa. Kalau wang dan masa bukan masalah, adakah rumah yang kita duduk sekarang ni, tak kira bentuk apa rumah pun, adakah ini rumah yang kita impikan? Ataupun kita sampai bila kita nak masih lagi nak menyewa ni, bila kita nak beli rumah sendiri ni? Sebab apa? Harga rumah makin naik kan, sampai orang dah tak mampu nak beli rumah, terpaksa menyewa juga sampai bila-bila. Kalau wang dan masa ni bukan masalah, adakah kereta yang kita pandu sekarang ni memang kita punya kereta impian? Kereta yang betul-betul kita inginkan. Saya rasa semua soalan ni, untuk semua soalan saya rasa 99.99% akan jawab bukan. Betul tak? Ini bukan kehidupan yang kita impikan, ini bukan rumah yang kita impikan, ini bukan kita punya kereta idaman. Setuju tak?
Jadi sebab tu hari ni kita kena berbaharui balik. Kenapa saya tekankan impian ni? Sebab sebelum kita target nak capai income 3,000 tu, kita sendiri kena ada impian. Sebab nak bagi push untuk kita ni supaya kita ni ada hala tuju. Supaya kita memiliki satu kekuatan. Sebab impian ni lah yang bagi kita kekuatan. Itu semua bergantunglah macam mana kita bina kita punya impian tu. Dia juga akan jadi semangat. Sebab kalau kita nak harapkan orang lain support kita punya impian untuk kita capai impian ni, tak mungkin, tak ada. Tambah lagi kalau kita share impian kita dengan kita punya bos, minta maaf lah, dia ketawa guling-guling atas lantai. Kalau kita share dengan kawan baik kita sendiri pun, kawan baik kita akan tersenyum sinis. Betul tak? Sebab itulah hari ni kita kena bina satu impian lah. Cuma soalnya besar mana impian kita tu. Kan kalau setakat impian kecil-kecil, tak apalah. Kan bukan tempat dia sebab bukan saya nak cakap besar, tapi dekat sini kita kena ada impian besar, barulah kita akan membawa satu kejayaan yang besar. Okey, jadi setiap orang ada apa, setiap orang punya perancangan rapi demi masa depan yang cemerlang. Okey, tapi hari ini soalnya kita ada tak plan. Kita ada tak plan. Sebab apa? Kita memang dah ada. Okey, kami memang sentiasa bersemangat. Kita memang dah sediakan platform. Sebab tu saya tadi bangun pagi-pagi lagi, awal-awal lagi dah ready dah sebenarnya untuk bimbing. Dan saya mengharapkan memang ramai yang masuk. Tapi tahniahlah untuk anda yang join pada hari ini. Walaupun kita dah dengar ni banyak kali, tapi mungkin hari ini ada satu titik tolak untuk kita buat satu perubahan. Sebab apa penting? Kalau kita nak mengharapkan lagi bantuan, mengharapkan lagi miracle berlaku, mengharapkan lagi PKP ni akan tamat pada bila-bila masa, minta maaf. Kita tak tahu. Sekarang ni angka tak ada pun nak menunjukkan nak penurunan. Betul tak? Walaupun dah bagi vaksin, walaupun dah buat PKP, sampai hari ini kerajaan terpaksa bertindak tegas buat PKPD dekat kawasan Selangor sana. Sebab apa? Kita memang tak boleh bendung, tak boleh nak kawal. Selagi namanya manusia, kan, selagi namanya virus, benda bukan nampak. Kalau kambing, gajah mengamuk, kawal. Tapi ini, virus yang mengamuk ni virus tau. Dan dia pula evolve. Setiap bulan, setiap masa dia sentiasa berubah. Nampak tak? That's why memang kita tak expect, kita tak boleh tahulah. Walaupun ada tempat-tempat yang dah tak ada kes kan, tapi kita masih lagi besar, masih banyak. Maknanya hari ni kalau kita tak nak ubah, tak nak ubah kita punya situasi sekarang ni, memang tak ada orang yang boleh ubah. Sebab Allah SWT sendiri firman dah, kan, aku takkan ubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri mahu mengubahnya. Ini bukan soal boleh tak boleh tau. Bukan soal tak boleh. Sebab kalau you follow kita punya rule, follow kita punya apa yang kita nak buat sekarang ni, memang tak ada masalah. Okey? Nampak tak? Kata ni siapa ni? Dia kata vaksin baru sekitar 10% je populasi. Ada banyak lagi yang apa? Yang belum dapat. Nampak tak? So that's why kita nak kena kenapa dia naik atas balik ni? Jadi soal ni bukan boleh atau tak boleh. Soal ni saya nak tanya you all. Mau atau tak mau? Tapi itu soalan orang dululah. Tapi sekarang ni tanya, mau atau mau? Kalau siapa mau, okey, saya nak tengok siapa type 2 kat sini. Saya nak tengok berapa ramai orang yang mahu ni. Siapa yang mahu kena type 2. Cuba tengok, saya nak tengok. You all fokus ke dah ke dapur masing-masing? Ada lagi kat depan ni? Saya risau je kan dia datang hari ni kan. Haji ni lama sangat bebel ni, pergi dapur lah kita dulu. Okey, alhamdulillah Jora penuh Syida, Cikgu Aisyah semua nak okey, so kalau mahu kita kena bukan setakat mahu tu. Kita kena memang orang kata apa, satu semangat, memang mahu betul. Memang satu kesungguhan lah. Nampak tak? Dia bukan sekadar mahu tau. Dia ada satu keinginan. Kalau kita kata apa, satu passion. Passion ni dia bukan kegairahan tau. Banyak orang kata passion ni dia kita nak, bila nak sesuatu tu kita kena ada kegairahan. Tapi bagi saya dia kegairahan ni dia tak dapat nak translate kataan passion tu dengan betul. Saya nak hari ni you all kena ada passion untuk buat bisnes ni. You all kena ada passion untuk ubah you all punya kehidupan. Maksud passion tu ialah dia tak semestinya gairah sampai melonjak-lonjak, sampai melompat-lompat, menjerit-jerit, aku nak, bukan. Nampak tak? Dia passion ni maksud dia satu keinginan dalam tau. Satu keinginan yang kuat, dia bergelodak kat dalam ni kan, dan dia keluar, dia bila dia keluar tu dia tolak diri kita kan,
sampai tak ada orang boleh halang kita. Tak ada situasi yang boleh kurangkan kita punya semangat. Passion ni maksudnya selagi tak capai kita punya hasrat tu, selagi tak dapat kita punya kemahuan tu, dia tak ada istilah stop, dia tak ada istilah rehat, dia tak ada istilah berhenti. Nampak tak? Itu yang kita katakan sebagai passion tau sebenarnya. Keghairahan bukan. Kalau bolehlah kita pakai perkataan keghairahan tu, yang gairah untuk berjaya, tapi dia tak cukup tau. Sebab tu saya lebih suka pakai perkataan passion tu supaya you all betul-betul faham. Passion ni maksudnya satu keinginan yang sangat-sangat kuat daripada dalaman. Dia tak ada orang dorong. Kita bukan buat sebab seseorang, bukan buat sebab sesuatu, bukan. Memang passion tu datang daripada cita-cita kita punya big why kita, dan dia akan push kita sampai kita rasa macam memang keinginan tu sangat tinggi. Itu baru betul-betul kata passion. Nampak tak? Kalau kita kata passion nak jayakan orang, maknanya apa orang cakap pun kita tak peduli. Kita tetap jalan terus. Itu yang kita kata, apa dugaan pun kita tak berhenti. Nampak tak? That's why hari ni apa yang kita nak tahu, saya ni memang passion nak bantu yang siapa yang nak betul-betul nak berjaya lah. Sebab tu baru ni saya duduk dengan grup Rahina sampai pukul 12 sampai launching dia punya live marketing. Walaupun nampak belum ada ni kan, dapat figure yang kita nak, tapi sekurang-kurangnya kita belajar ajar malam tu memang saya nak semua buat benda tu sampai jadi. Nampak tak? So that's why hari ni kita pun ada sediakan bimbingan. Kita tawarkan bimbingan apa? Belajar bisnes online secara percuma. You all tak bayar apa-apa dengan syarat keinginan. Line Zoom pun saya yang bayar. Nampak tak? Data pun saya yang saya guna sebenarnya. You all pun kena guna jugalah. Tapi maknanya bila you all sanggup ada keinginan nak belajar online, you just beritahu saja, kita buka line Zoom, you all boleh belajar. Dia nak belajar apa? Mana yang saya boleh belajar, kita ajarlah. Kalau tak ada, you all boleh pergi kelas Najib Asadok, tak ada masalah. Itu kena bayar sikit. Tapi yang dengan kita, insya-Allah kita boleh bagi free. Okey, lepas tu kita akan ajar macam mana nak bina page. Macam mana nak buka kedai di alam cyber. Bukan kedai satu tingkat, bukan kedai dua tingkat tau. Tak payah nak sewa. Kedai percuma. Nampak tak? Selama hari ni, kita banyak orang menjual dekat dia punya personal. Tapi hari ni kita nak ajar macam mana cara yang betul nak buat bisnes secara online ni. Kita kena gunakan page dekat Facebook. Dan nanti ada orang yang nak tawarkan kita macam nak belajar guna TikTok lah, macam mana nak guna WhatsApp business lah. Itu insya-Allah kalau you all bersama-sama dengan tim Jamal K, kita akan akan ajar. Akan ajar cara macam mana nak gunakan WhatsApp business dengan berkesan. Jadi tak payahlah lagi nak jawab-jawab kan. Lepas tu orang masuk je kita punya WhatsApp tu, dia klik je dah keluar katalog dah. Dia dah boleh tengok kita punya katalog. Nak belajar tak yang tu? Itu Isnin malam. Itu pun kita sediakan secara percuma. Tapi dengan syarat kena join tim Jamal K dululah. Kan? Itu je syarat dia. Okey. Sekejap dia terkeluar pula. Okey, sorry. Lepas tu apa lagi? TikTok. Kita akan ajar kaedah tarik fan tanpa kos. Kalau yang belum ada modal nak buat live marketing, okey, kita ajar macam mana melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Facebook personal pun boleh juga. Kita dah sediakan alat-alat bantu dah. Dah ada filing macam flip, macam buka buku. Ada copywriting kita dah sediakan. Berapa copywriting kita sediakan? Lebih 100 ayat-ayat copywriting dah bersedia menunggu. Daripada tim kami, daripada tim Jamal K dan juga daripada tim kita punya mentor. Josie Hadi pun dah ada juga copywriting dekat situ. Dah kita dah olah dah siap-siap untuk you. Tinggal nak promote saja. Tinggal nak guna saja. Nampak tak? Okey. Lepas tu apa lagi? Kita juga ada sediakan e-learning. Latihan sistem produk. Okey, untuk makluman kita akan mulakan kita punya kelas melalui secara FB, private page, melalui page tim Jamal K. Ni dah bulan Julai ni kan, dah tengah tahun ni, kita akan mula dekat situ dan kita akan bagi topik-topik bagaimana menjual, bagaimana menaja, bagaimana buat closing yang berkesan. Selain itu saya juga akan berkongsi dekat kita punya FB Live tips-tips macam mana nak jadi usahawan, dan banyak lagi lah kita punya kawan-kawan pun akan share tip nak menjadi orang yang berjaya, nak ada penampilan. Kemudian kita juga ada e-filing, panduan produk secara digital. Kalau dulu guna PDF kan, sekarang kita dah upgrade. Dah tak perlu ambil ruang dekat kita punya phone. Semua buku filing kita dah ada dalam bentuk flip. Okey, kita dah convert. Lepas tu ada portal, ada application. Kalau kita nak buat penajaan secara online pun tak ada masalah.
Malam tadi baru dapat saja, dia kata, Haji tak apa, Haji bagi link saja. Saya bagi link, dia daftar sendiri, dia beli sendiri, semua dia urus sendiri. Nak tak macam tu, bisnes automatik. Okey, dan satu lagi apa dia? Kita ada 500. Tadi baru kita dengar satu kisah kan, Azra tadi kan. So di sebalik kisah tu ada lagi banyak gambar-gambar. Testimoni produk, testimoni kerjaya, siapa yang dah dapat mock check, memanglah kalau kita nak kumpul, ya Allah ya Tuhanku. Ada lagi. Itu baru 8. Lepas tu ada lebih 100 video testimoni. You boleh access daripada dekat saya punya YouTube channel. You boleh dapatkan daripada Facebook Healthway Bahasa Malaysia. Boleh dapatkan daripada Telegram. Kita punya Telegram channel. Saya punya channel YouTube pun dah ada 2 dah. Satu daripada Haji's channel, satu lagi daripada tim tim Jamal K. So ada banyak. Okay, lepas tu bimbingan macam mana nak kembangkan bisnes. Kita akan buat kelas mingguan daripada Zoom. Syarikat juga, kita punya founder juga akan adakan FB Live. Zoom untuk mengajar. Dan juga yang paling penting sekali, kita dekat sini kita tak keseorangan. Kita ada tim dan semua tim ni memang semangat bekerjasama sangat tinggi. In fact dia boleh bantu tolong buatkan you punya page cover, Facebook page cover pun ada orang yang tolong design kan, ada orang tolong buatkan. Wanita bangkit berniaga capai 3K. Tak payah ni, bagi gambar je dah siap dah. You tinggal nak guna saja lagi. Lepas tu baru ni lagi pula Rahina dah sediakan untuk profile picture pun dia dah buat canggih-canggih dah. Letak nama lagi. So poster apa lagi, Allah Tuhanku, banyak sangat kalau kita nak kira ni. Lepas tu dan paling penting sekali, kita memang tanamkan semangat belajar yang berterusan lah. Itu yang paling penting sekali, sebab pembelajaran ni bagi saya tak ada day non-stop. Sebab tu saya dah umur 58 tahun. Berapa hari dah? 4 hari lepas 58 tahun, 4 hari berapa jam saya tak ingat. Sebab saya lahir lepas sebelum masa solat Jumaat. Okey, jadi hari ni apa yang saya nak tekankan dekat sini ialah kalau you sanggup untuk bersama-sama dengan kita, dan juga yang paling penting sekali you ajak, yang penting kita ajak orang lain. Okey, kita hari ni nak tolong orang dengan duit ringgit kita pun tak berapa nak ada, betul tak? Kalau kita nak bantu dia dengan ilmu yang kita nak ajar dia, bagi dia ilmu, kita pun tak berapa nak pandai. Okey, kalau kita nak menyumbang, kita pun tak cukup. So dengan cara berkongsi peluang ni, kita bukan saja dapat bantu. Ada orang yang dulu sakit. Kan saya pernah cerita dalam saya punya FB Live, macam mana dengan bisnes ni you all boleh buat amal jariah. Boleh share daripada orang tu tak boleh solat, dengan kita punya alhamdulillah. Daripada tak boleh puasa, ambil kita punya terapi sel, dia boleh puasa. Itu pun dah dapat pahala dah. Dan kita kena ingat tahu, setiap pahala yang kita buat tu, setiap kebaikan yang kita bagi pada orang lain tu, kita akan dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebesar zarah sekalipun, tetap Allah akan bagi ganjaran. Okay, so kalau you nak fikirkan semua ni tadi ni, kalau nak ambil kira lah value sebenarnya lebih, tapi kita ambil kata harga diskaun dia 2999. You rasa boleh tak? Kalau lah tadi yang semua package tu 12 package yang kita bagi tu berserta dengan lain-lain dengan harga 299 ni okey tak? Cuba komen sikit siapa kata okey. Tag 3. Saya nak tengok ada tak yang kata tag 3 ni? Kalau bayar 299 ni. Kalau 3, kalau ada ramai tag 3, kita teruskan dengan harga ni. Okey, senyap semua ni. Memanglah kita pun tak nak jual harga ni kan. Okey, okey, PKP tak okey. Cikgu Aisyah kata tak okey PKP. Tak apa cikgu. Kita pun tak nak jual dengan harga ni kan. Kita slash kita slash harga ni. You all cuma perlu bayar RM80 saja. Nampak tak? Bayar RM80. Dah lah bayar RM80. Kita bagi pula lagi produk percuma, harga dia RM225. Bukan you all untung tau, bukan setakat you all untung, syarikat rugi lagi. Mana tak rugi bayar RM80, itu pun dah termasuk delivery lah. Tapi syarikat hantar you all barang bernilai RM225. So kalau lagi masih fikir-fikir kan, nak masuk ke tak masuk. So memang rugilah. Nampak tak? So that's why hari ni cepat-cepat mendaftar sebagai ejen kita, supaya kita dapat bekerjasama dengan secepat mungkin lah. So macam mana nak start bisnes ni? Dah dengar semua cerita tadi kan? Ni pun dah dengar pukul 1 dah. Okay, so macam mana nak daftar bisnes ni? Simple saja. Okay, you all boleh contact orang yang perkenalkan, yang ajak lah. Sebab tu saya tanya tadi, macam Puan Azhar,
Puan Dahlia, Puan apa tadi, Arun saya tak tahu sama ada lelaki atau perempuan, Puan Mazna. So beritahu siapa yang perkenalkan dan kita boleh tolong bantu untuk pendaftaran lah. Sebab hari ni kita kalau nak masuk dalam golongan orang yang dapat mock check ni, kita kena cepat-cepat bertindak. Sebab apa, hari ni kita bukan jayakan satu orang, dua orang, tapi dah ramai. Okey, so macam mana nak capai 3K ni? Okey, simple saja. Lepas you all dah mendaftar, kita galakkan you ambil package ni lah. Tadi kita dah dengarkan betapa pentingnya betapa menakutkan coronavirus ni. Jadi sebab tu syarikat sediakan package. Okey, kalau you ambil ni dua e-commerce, dua ecstasy, syarikat bagi lagi satu kotak, satu 30 soft gel lah, satu papan AKG secara percuma. Kemudian untuk galakkan, syarikat juga ada buat deal for rebate. Okey, so satu set ni berapa? Okey, satu set ni harga dia cuma RM520 sahaja. Itu harga ahli. Once you jadi ahli, you cuma bayar dengan harga RM520, tapi boleh jual balik. Kalau ada customer yang nak, sama ada you nak jual loose ataupun you nak jual satu persatu ataupun nak jual set juga, harga satu set RM626. Tapi kalau you nak jual loose, maknanya e-commerce tu harga dia RM172, ecstasy tu harga dia RM141. Itu kalau you nak jual loose lah. Jadi you ambil stok dulu. Jadi untuk macam mana capai 3K ni, okey, kita ada package agent di mana kita galakkan you all ambil 2 set. Kenapa nak 2 set? Of course lah, pertama sekali kita kena protect keluarga kita kena makan dulu. Nanti kalau kita nak jual, orang tanya kau dah makan. Aku memang tak ada lah kan, orang pun tak nak beli. Okey, kalau kita kata dah, aku dah ambil dah, of course lah mesti aku dulu nak ambil benda ni. Sebab aku nak protect keluarga aku. Dan alhamdulillah lah, lepas ambil ni nampak keluarga kita dah boleh share dah kita punya testimoni. So that's why kita galakkan ambil 2 set package kembar ni. Tak kira bagi orang lama ke orang baru, memang kita galakkan lah. Modal baru berapa? Baru RM1,040. Kalau you tengok modal dekat luar tu, ada yang sediakan package RM1,700, ada yang RM1,900, ada yang RM2,500. Nampak tak? Saya dah tengok, saya dah check package kat luar sana macam mana nak mulakan perniagaan secara online ni. Kita punya ni antara yang terendah lah. Antara yang termurah, RM1,040 saja. You akan dapat berapa? You akan dapat 4 kotak AKG, 4 botol ecstasy dan juga dua papan AKG tu secara percuma lah. Okey, dan SUV dia ataupun sales value 416. Okey. So apa yang kena buat lepas kita ambil ni, perkenalkan lagi 15 set. Maknanya kita galakkan dia ambil dua-dua lah, kalau tidak kita jual loose. Okey, ini boleh buat secara online ataupun offline. Baru ni kita buat satu video demo ecstasy, ramai yang tertarik lah nak cari kita punya ecstasy. Ada yang dapat ramai PM. Jadi kalau satu set ni harga dia jual dia berapa? 1252, RM1,252. Jadi kalau tolak harga kos, maknanya untuk setiap satu set tu, setiap satu set you dah boleh untung RM212. Satu set lah. Satu set dia untung dia 151 lah. Tapi bila dua, 212. 212. Okey, so dengan 212 ni, kalau kali dengan 15 set, dekat sini saja you dah ada untung runcit 3,100. Dah boleh cover dah you punya modal. Okey. Itu yang pertama. Kalau yang kedua pula, bonus akan dapat cash bernilai 3,900 dan juga syarikat bagi lagi voucher tau. Voucher ni pun nilai cash juga sebab boleh guna untuk beli barang sebanyak 1,560. Ikut deal for rebate tadilah. Okey, just imagine hanya dengan berkongsi sebanyak 15 set package immune kembar ni yang double ni, you punya pendapat kita janji berapa tadi? Kita janji nak bagi 3,000 kan. Tapi you dapat berapa? 8,400. Kalau kita ambil kira dia punya margin dia, maknanya mana ada satu bisnes boleh offer you satu margin sampai 830%. Nampak tak? 830% nak ambil dekat-dekat 1000% tu macam dah dapat 10 kali ganda lah. 1000 kali ganda. So that's why hari ni tak perlu fikir panjang lah. Ini kalau nak ambil yang package 6,000 SV. Tapi sekarang ni ada special promotion. Ada special promotion. Untuk dos yang nak capai status yang pertama tadi, dia Gold Director, sebab dia consider time PKP kan, mungkin ada cabaran, ada halangan dan ramai you all ni baru bermula. Okay, you just boleh mula dengan 4,000 SV. Okay, 4,000 ni, you bayangkan dengan 4,000 SV ni, kita ambil satu set untuk sendiri, kemudian promote 10 set. Jadi kalau 10 set ni dia dapat untuk apa? Cash untuk runcit
You dapat retail profit sebanyak 2,120, bonus prestasi campur dengan ni tadi dapat 1,560, kemudian dapat lagi 20 keping sebab kita beli sendiri kan. Sebanyak 2,000. Ini saja kita dah dapat berapa? Ini tadi depo rebate lah. Okey, you akan dapat sebanyak semua income 6,500. Nampak tak? 2 kali ganda daripada yang kita janji RM3,000. Ini dengan 4,000 USD je, you dah dapat pulangan ataupun margin sebanyak 626%. Nampak tak? Okey, so mungkin ada yang tanya, Abil lepas ni nak buat apa? Takkan sekali je dapat kan? No, kita bukan kata janji sekali saja. Kita kalau teruskan juga dengan jualan yang sama, maknanya income tu bukan untuk permulaan saja. Setiap bulan you akan dapat antara RM3,000 ke RM5,000. Tapi yang nak buat yang seterusnya, macam mana kita nak rancang you all, tadi kita dah ceritakan, kalau step junior ni, step 1 ni, junior leader, dengan PGS 4,000 dapat income lebih kurang 6,500. Sebab apa yang kita ni campur dengan retail profit. Okey, kalau you buat 6,000 dapat 8,000. Maknanya kalau kita bermula dengan cara macam ni, boleh dapat income antara kita kata 5,000 lah, 5,000 sampai ke RM8,000. So satu amount yang besar lah. Walaupun asalnya kita janji nak bagi 3,000 kan. Okey. So the next step apa kita kena buat? Mungkin ambil masa dalam 6 bulan ke setahun lah. Dalam 6 bulan ke setahun kita promote kita punya bisnes ni, dan kita pun akan bantu dengan seminar, kita bantu dengan kelas. You all boleh datang bawa you punya prospek, bakal pelanggan, bakal agent tu. Kita sama-sama belajar dekat sini, dan dia pun kalau dia berminat untuk melabur macam mana you all labur tadi, kan, kalau setiap orang yang capai 6,000 ni, tahu tak? Setiap orang yang capai 6,000, syarikat akan bagi kita sebanyak RM1,125. Every single person yang buat 6,000 SB tadi tu. Dengan package yang kita sediakan lah. Okey, lepas tu, kalau bayangkan, kalau dengan 6 orang ni, maknanya kita punya bonus dah jadi 52. Kenapa pula 52? Tadi kan 6,000 lebih. Ini maksudnya ialah kita tak ambil retail profit lah. Kita tak kira, kita tak ambil kira kat situ. Jadi kita ambil bonus prestasi campur dengan DAB punya bonus, cash incentive dengan deal for rebate. Ini tak tukar juga lagi DFR. Okey, so kita dapat 5,200. So lepas tu syarikat bagi lagi leadership yang ni kan, 1,125 ni kali berapa? Kali 6 orang ni kita dapat lagi RM6,750. You bayangkan total income selepas 6 bulan ke setahun dapat sebulan RM12,000. Okey ke? Okey. You all rasa okey ke? Okey, bisa macam ni. Okey sangat kan, betul tak? Okey. So lepas tu tambah lagi bulan yang seterusnya. Ini yang top level punya leader lah. Ini mungkin ambil masa lepas tahun ke 2 tahun. Kan, tapi singkatlah, kita dah kerja berapa tahun? Saya kerja 16 tahun pun tak dapat macam ni. Kan, you bayangkan kalau kita buat berterusan dengan kita punya bimbingan, dengan support daripada syarikat, dengan kerjasama dalam tim Jamal K, insya-Allah you boleh capai tak status kat sini ni. Okey, katalah kita ambil perfect scenario setiap orang ni lahirkan 5 orang yang 5 line. Kita punya target nak lahirkan 5 rangkaian yang macam ni yang buat 6,000 ni. Okey, ini dekat sini level pertama sama juga. Setiap satu orang yang buat 6,000 ni kita dapat 1,125. Tapi bila dia pergi dekat second level, dia akan dapat berapa? 2,250. Dengan syarat dia ada 5 line lah. Kalau dia masih satu, masih 3, dia dapat 10% juga. Tapi ini dah 5 line ni, you dapat berapa? 20% dekat sini. Ini dia panggil leadership bonus. Okey, dengan leadership bonus ni, you bayangkan sendiri dapat berapa? 5,250. Campur dengan leadership bonus, yang asal ni, yang atas ni dapat RM5,625. Tapi dekat level kedua je, kita punya income melonjak kepada 56,200. Maknanya 10 kali ganda daripada level pertama. Sebab apa? Sebab kita ada 25 orang bawah ni dekat second level ni. Mana datang 25? Sebab setiap satu ni ada 5. Okey? Jadi total income berapa? Kita boleh dapat jana pendapatan sehingga RM67,000. Kita kata tak usah kita ambil kira yang tadilah. Kalau macam saya tunjuk awal-awal tadi kan, katalah tak jadi 100%. Dia jadi separuh je. Kan? Lepas 2 tahun jadi separuh macam ni, maknanya you all dapat RM30,000 sebulan. Maknanya nilai diri kita 1 jam tadi berapa? RM250. Nampak tak? Atau katalah tak jadi 50%, mungkin jadi suku je. Kalau jadi suku pun you all masih ada lagi RM15,000 sebulan. Okey ke okey? Kan? Tapi dengan
masyarakat dulu lah kita punya step, tapi bukan produk immune system saja, kita bukan promote package immune kembar saja. Kita ada tadi macam Mirel yang Azra pakai tu pun ada juga untuk kecantikan. Lepas tu untuk slimming kita ada PDM, protein drink, matcha. Lepas tu untuk kecantikan dalaman, kecantikan luaran, untuk tenaga, untuk suplemen dan sebagainya, kita ada package yang lengkap. Okay. So bila dah ada modal, ni semua anda boleh consume dan juga boleh promote kepada yang lain-lain juga, tak ada masalah. Jadi balik kepada macam mana cara nak join members, mudah saja. Kita back pada orang yang atau yang perkenalkan, ataupun you tengok siapa page admin yang you follow. Okey, lepas tu join kita punya channel Telegram lah. T.me capai 3K, ataupun you boleh isi form yang kita sediakan dekat situ. Ataupun kalau kata saya nak daftar sendiri, boleh tak? Macam semalam kan, one of kita punya tu dia daftar sendiri, kita bagi link je lah. So saya pernah ambil link, kita hantar dekat dia, dia daftar sendiri dan terus buat belian. Okay, so boleh juga. So hari ni kalau kita nak sama-sama berjaya, so boleh join kita punya tim Jamal K, untuk kita create lebih ramai lagi orang kat luar sana lah. Kita kerjasama untuk menjayakan yang lain juga. Hari ni memang alhamdulillah lah dekat LTW ni dah ramai yang dapat jana pendapatan 3,000 ke atas. Okay, so sebagai mengakhiri saya punya perkongsian pada tengah hari ini, sekali lagi saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada mentor kami, iaitu MDCD Josie dan juga Nasul Hadi. Okey, dan juga terima kasih kepada saya punya keluarga tercinta, dan tak lupa kepada pasangan saya, Faizah Sidi Haja Kamaria binti Haji Muhammad Sharif. Okey. Jadi mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.